Okay guys, konten hari ni ialah kita nak pasang satu safety ataupun dikenali sebagai anti-thief. Anti-thief tu je alam lah, alam. Jadi untuk pasang benda ni, tempat pemasangan ni memang telah disediakan. Sebab apa? Sebab untuk pasaran Indonesia, Satria FU150 Fi ni untuk yang model yang all black, matte black memang telah didatangi oleh alam, siap sedia didatangi oleh alam. Jadi untuk yang lain-lain model boleh pasang kemudian lah, sebab tu dekat Indonesia ada jual berasingan dan tempat dia pun memang dah disediakan lubang ni. Kemudian memang kena buka kabel set lah, sebab korang nak access kat sini, kabel tu korang bawa ke depan sampailah ke main power headlamp. Kemudian untuk buka kabel set ni korang boleh check dekat aku punya channel. Aku ada upload video cara buka dan juga pemasangan cover set Satria ataupun Rider 150. Jadi untuk konten ni aku tak payah tunjuk lah, jadi aku hanya tunjuk cara pemasangan. Jadi jom kita layan pemasangan anti-thief. Sebelum tu kita layan unboxing dulu. Peralatan anti-thief ni aku beli dekat Shopee, seller ni daripada Indonesia, dengan harga 160 lebih kalau tak silap. Aku tunjuk gambar ni. Okey, ini yang aku beli. Tetapi sayangnya sewaktu video ni dirakam, seller tu telah kehabisan stok lah. Tapi tak tahulah, sewaktu korang tengok video ni seller tu dah ada, link aku letak kat bawah. Tapi untuk lain-lain seller pun aku letak link dekat bawah, dekat description. Korang boleh tekan lah. Tapi lain-lain seller tu harga dia lain lah. Yang paling murah ni 160 lebih, yang kedua murah 180 lebih kalau tak silap, dan yang paling mahal 200 something kalau tak silap lah. Tapi tak apa, tiga link seller tu aku letak. Korang boleh tengoklah mana yang ada stok, mana yang korang rasa tak kisah, korang beli je lah. Okay, jadi makan masa 5 hari untuk sampai. Dia cepat sikit berbanding Vietnam. Indonesia ni cepat sikit sampai dia. Okay, ni bila kotak ni nampak lama, tak tahulah, mungkin stok lama kot. Tapi tak apa, benda ni elok, aku dah try. Kita unboxing dulu. Okay, apa yang korang dapat mula-mula, inilah sponge tape ataupun double tip sponge. Ini adalah function yang aku tunjuk. Kemudian ini dua remote keyless. Kita tengok Okay, ni ada logo Suzuki. Kemudian ni ada button lock, unlock, mute, silent. 3 ni. Jadi ada 2 remote. Kita buka sini. Kemudian kita ada buzzer ataupun speaker ataupun buzzer lah sebenarnya. Speaker ataupun buzzer. Ini yang akan buat motor korang bising apabila disentuh ataupun digoyang ataupun ada cubaan mencuri lah. Jadi benda ni akan mengeluarkan bunyi lah. Kemudian kat sini dia ada double tape, sponge tape. Ini untuk tampal dekat belakang issue save anti-thief ni lah. Kemudian dia ada bagi beberapa bolt dan juga fuse untuk spare. Kemudian inilah cable tie, sebab nanti cable tie ni diperlukan untuk korang ikat dekat body kabel tu nanti. Kemudian ini issue-nya. Okey. Ini aku dah masukkan dalam getah siap-siap, sebab getah dia ketat, susah nak masukkan. Jadi dia ada logo Suzuki Ada logo Suzuki. Kemudian ada nombor siri number yang match dengan korang punya keyless. Ini pun ada nombor yang match dengan korang punya keyless, memang samalah. Kemudian sini ada stiker warranty setahun, tapi dah tak ada warranty dah aku rasa, sebab dia punya batch ni hari tu aku tengok dia tahun 2020. Tahun 2020. Jadi secara logiknya warranty dah tak ada lah, sebab benda ni dah 2 tahun. Mungkin warranty dengan seller lah, tapi susah juga kita nak claim barang-barang overseas ni. Anda kata warranty ni melibatkan warranty, sebab dia pun dah out of stock kan. Tapi tak apa, benda ni kita try and error. Kemudian kita ada harness kabel. Yang ini pergi ke kepala, ini signal. Kemudian yang ini ke issue. Ini kat belakang nantilah, ini ke issue. Kemudian kita ada bracket untuk menggantung ataupun mengikat issue tu.
Kemudian yang paling penting manual. Sebenarnya benda ni tak ada pun tak apa, sebab benda ni semua PNP, soket dia semua sama. Jadi korang tak payah manual pun kalau korang ada kemahiran lah. Kalau korang ada kemahiran, tak payah manual pun korang boleh pasang. Ataupun korang boleh rujuk dekat YouTube. Untuk pengguna-pengguna Indonesia dah bertahun dah diorang pasang ni. Jadi aku pun rujuk pada diorang, video-video diorang. Jadi aku buat yang version Malaysia lah, untuk user-user Malaysia lebih memahami. Dan ada juga orang yang suka dengan video aku sebab lebih detail. Okey. Kat depan ni dia akan tunjuk beberapa barang apa yang ada dalam kotak, dan ini barang yang diperlukan. Ini nanti aku tunjuk juga. Okay, kemudian dia ada step by step lah. Step pertama, step kedua, ini lebih kepada buka cover set. Ini yang untuk headlamp, korang kena buka soket headlamp. Ini buka cover set, buka cover set, buka cover set, buka cover set. Buka cover set korang boleh tengok video aku lah. Lepas tu ni buka cover set, buka cover set. Lepas tu ini modul yang perlu diletak di bawah tank, di tepi tank. Kemudian ni penempatan dia lah. Kemudian ini lepas ikat ke tepi tank. Kemudian plug soket, lepas tu bawa ke depan. Lepas tu pasang balik semua. Siap. Kemudian ini antara function-function yang ada. Korang boleh baca. Ataupun nak senang aku buat video part tu lah nanti. Cara-cara entitif ni ataupun fungsi-fungsi entitif ni berfungsi. Okey, sekarang jom kita layan video pemasangan dulu. Okey, jom. Untuk yang ECU ni, korang kena masukkan dekat dia punya ni lah, arah ke kiri sebab harness tu akan ke arah ke kiri, iaitu arah ke depan motor. Jadi masuk yang macam ni nanti. Kemudian buzzer ni korang skru. Tapi nak mudah aku skru buzzer dulu sebab skru dia kecil. Skru buzzer tu yang ini kecil baik. Jadi buka. Lepas tu buzzer ni belah luar belah luar. Kemudian skru ni belah dalam. Macam ni. Skru ni masuk dari arah luar ke dalam. Jadi nut tu akan duduk arah dalam, nut tu duduk dekat dalam. Macam ni. Kemudian korang skru je balik lah. Okey, aku dah ketatkan dua skru ni. Dua skru ni dah ketat. Jadi memang dah ketat. Kemudian ni attach ECU ni. Benda ni susah sikit sebab dia tajam. Korang kena kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Lepas tu bila dah nampak kepala ni kan, korang tekan dia. Settle ke bawah kan. Dia akan jadi macam ni lah. Buzzer ni ada double tape, tapi bagi aku korang double tape ni korang letak kat mana? Sebab dia tak touching pun. Ada gap. Jadi bagi aku biarlah, mungkin untuk motor lain ataupun ada setengah orang dia tak letak sini, dia nak letak kat bawah seat ke, dia nak letak kat kepala ke, tak tahulah kan. Jadi mungkin baru ada function double tape ni. Jadi dia macam ni lah. Okay, jadi ini dah selesai. Jadi jom kita ikut video pemasangan kat body pula. Okay, jom. Okay, ini ECU dengan buzzer yang tadi yang kita dah attach. Kemudian dia ada soket. Ini soket buzzer, ni yang dekat dengan wire harness ECU. Ini memang soket dia, jadi plug in macam ni. Kemudian benda ni kita selitkan kat sini. Macam ni kedudukan dia. Kemudian kena skru lah. Tapi untuk skru ni dia ada berasingan. Nut ni korang kena masukkan belah dalam, kemudian skru. Tapi benda tu susah. Sebab jari aku besar. Jadi korang jari kecil boleh lah. So aku ubah keputusan daripada nut kat dalam, aku letak bolt ni kat dalam. Jadi lebih mudah lah. Sekejap kita masukkan, kemudian kita keluarkan. Dia lebih mudah tapi dia tak mudah. Macam mana tu? Macam ni. Okey, dah keluar. Kemudian skru lah.
settle. Jadi kita ketatkan skru tu. Dah ketat dah. Ini harness ni korang buka. Okey, dia panjang. Yang depan ni part untuk headlamp. Yang bawah ni untuk ke ni lah, ECU punya ni, korang connect je nanti. Kemudian aku nak terangkan berkaitan dengan ini. Sekiranya korang beli kat Shopee, kepala dia bukanlah jenis bulat. Kepala dia jenis 3 pin. 3 pin untuk Satria, sebab Satria dia pakai 3 pin soket. Dia bukan konektor bulat-bulat. Jadi ni aku dah convert siap-siap lah. Tapi ini kalau korang beli, korang kena buat sendirilah. Tapi kalau korang nak beli yang dah siap modi, dah siap convert pun boleh pada aku. Tapi benda tu kena order lah, sebab aku pun kena order daripada Shopee Indon. Aku kena convert dia, baru aku postage balik kat korang. Pun boleh juga tu terpulang. Sebab kalau korang beli direct, memang korang tak dapat kepala bulat. Korang dapat kepala 3 soket. Satu soket 3 pin. Korang bukan 3 konektor bulat ni, male female. Jadi yang ini soket ni lah korang sambung. Nampak? Dah sambung. Settle. Kemudian benda ni kena selit lah. Korang kena selit, bawa ke depan ke body. Tapi first aku nak kemaskan kat sini dulu. Yang ini dulu. Okey, ini tadi kita pakai tak banyak, kita pakai sikit je. Kemudian kita buka tip dia. Kita buka tip dia. Benda ni kita buat macam ni. Ya, macam ni je. Jadi benda ni biarlah dia terjuntai ke apa, sebab benda ni yang dia akan detect gegaran. Ini seloknya letak bawah tank ke, ataupun korang biar terjuntai lah. Jadi dia akan detect gegaran. Okey, kemudian yang ini tempat dia kat sini. Dia just tampal untuk tutup je lah. Aku pun tak tahu apa function dia. Tapi dia memang hanya untuk tutup tu. Sekejap ni. Jadi dia buka tip ni. Kemudian tampal sahaja. Korang tampal semelekat yang boleh lah. Teliti sikit. Buat kerja ni nak pakai lama. Okey, aku dah lekatkan dah. Jadi aku lekat seteliti yang boleh. Kemudian untuk yang harness, jadi untuk yang harness ni kena pada headlamp ke belakang ataupun belakang ke headlamp. Kemudian untuk cara selit ni bergantung pada kreativiti korang jugalah, kan. Jadi ini cara aku. Jadi kalau korang nak ikut, korang boleh ikut. Kalau korang tak nak ikut pun tak apa, terpulang. Kemudian kat sinilah kita memerlukan kabel tie. Jadi yang ni aku masukkan ke dalam ni, dalam frame ni, turun ke bawah. Dia akan turun ke sini lah. Kemudian soket yang tadi tu aku connectkan lah. Macam ni. Kemudian tutup balik dengan rubber yang dia bagi ni. Kemudian selitkan kat dalam ni, surutkan. Settle. Kemudian wire ni panjang tau. Bayangkan, panjang. Jadi benda ni aku akan bawa ke headlamp dulu. Lepas tu nanti aku akan surutkan dekat mana-mana lah. Untuk yang depan ni, aku ikut balik laluan wire asal. Jadi wire ni lepas lalu dekat frame ni, lalu bawa tank spare, keluar kat bawah ni. Keluar kat bawah ni, lepas tu dia akan lalu dekat
belakang cover ni. Belakang cover ni. Kemudian dia akan keluar kat sini lah. Jadi aku dah keluarkan dulu bawah tank spare. Lalu bawah T-fork. Kemudian skru cover plastik ni buka. Lalu masukkan kat tengah dia. Ok, settle. Kemudian tarik ke belakang. Lepas tu keluarkan ke sini. Keluarkan dia ke sini. Dah settle. Jadi ini penting. Sebab wire ni aku tunjuk lain. Sebab ini kena lebih detail aku kena terangkan untuk mudah korang faham. Jadi lepas laluan ni korang dah dapat, korang kemaskan lah. Jadi aku kemaskan. Jadi terdapat lebihan wire kat sini. Jadi ni nanti aku akan kabel tie je lah kat sini. Sebab belakang tu dah tak ada ruang dah. Sini je ada ruang. Sebab sini kepuk ataupun fairing. Jadi jangan ikat hose pula. Kena ikat kat body lah kabel tie. Terpulang lah korang nak ikat. Macam ni terpulang. Jadi kekemasan ni bergantung pada kreativiti sendiri. Jadi korang layan test lab lah macam mana aku buat ni. Okey, untuk yang wire ni aku syorkan korang simpan ataupun surut belah luar. Sebab luar ni lebih banyak ruang sebab dia fairing. Korang jangan surut belah dalam sebab sebelah dalam ni tepat glove box ataupun box kecil tu dia memang fit ngam kat frame. Jadi kalau korang tambah wire kat sini, tambah beban lah korang nak selip wire tu. Nak selip pasang balik box tu nanti. Jadi korang selip kat luar ni, boleh lipat kat luar. Tapi kalau korang kreatif, boleh cari tempat lain lah. Seboleh-bolehnya jangan selit kat belah dalam. Sebab dia akan mengganggu korang nak pasang nanti. Tenang je kan. Bila buat video, dengar video sambil ada kicauan burung. Biasalah, bukan kawasan bandar, kawasan pekan kan. Ok, sekarang ini kita nak tunjuk soket ni PNP macam mana. Ok, korang ambil yang wire hijau ni. Hijau ni ialah wire ignition kunci. Ya. Korang buka. Kemudian ini je dah ada bagi wire bypass. Dia sama je macam signal hari tu, dia bypass. Jadi yang ini ialah female. Korang cari ini male, ini female. Jadi korang cari, korang plug in PNP Okey, satu. Kemudian yang sini pun sama. Dua. Jadi settle dua. Kemudian signal. Okey, ini hari tu relay apa? Double signal. Okey, bagi motor korang yang standard 4 wire kan. Jadi yang daripada anti-thief ni 3 wire je. Jadi negatif dia satu saja. Jadi bagi motor korang yang wiring dia normal, negatif ada 2. Yang satu yang negatif tu korang sambung je direct. Cuma lagi satu negatif korang sambung kat sini. Sebab negatif kat sini ni untuk power alam tu je, untuk dia dapatkan power. Jadi untuk macam aku ni, aku dah convert 3 set daripada hari tu. Jadi aku tak ada lebihan lah. Jadi negatif bertemu negatif lah. Jadi male bertemu female. Macam biasa. Macam tak faham pula kan. Jadi ok, untuk negatif alam ni, dia adalah hitam berjalur. Hitam berjalur adalah negatif dia. Untuk daripada alam ni bertemu wajah hitam asal. Okay. Kemudian yang hitam kosong dengan hijau ni kanan dan kiri. Jadi mana-mana pun boleh. Jadi dekat headlamp nanti korang carilah mana kanan mana kiri. Okey, jadi kat sini korang kena ingat hitam bertemu kuning, hijau bertemu biru. Jadi settle lah. Kemudian yang kat sini korang sambung kat wire signal. Hitam negatif,
dengan wire negatif signal lampu korang. Yang dua ni mana kanan mana kiri korang try lah. Kanan kiri tak susah pun, dua je pun signal korang. Okey, ini wire signal daripada alam ataupun daripada entitif. Jadi ini adalah wire signal daripada headlamp. Negatif aku hijau headlamp ataupun signal. Jadi aku sambung pada negatif alam lah, iaitu hitam berjalur. Okey, kemudian biru dengan hitam kot. Oren dengan hijau. Okey, kita try. Signal kiri. Okey, terbalik. Sekejap kita tukar. Tukar tak adalah korang buka dua-dua. Tak adalah buka tiga, buka yang kanan kiri ni je. Okey, signal kanan dengan signal kiri. Hitam tu korang tak payah reset. Jadi biru hijau ni bertemu biru dan hitam bertemu oranye. Okey, kita try. Signal kiri. Okey, betul. Kanan. Okey, hidup. Jadi lepas korang dah jumpa wiring signal yang betul daripada bypass alam tadi tu, korang pasang balik lah wire-wire ni, korang kemas balik dekat tapak dia apa semua, pasang headlamp. Jadi secara logiknya pemasangan alam ataupun entitif korang dah selesai. Jadi lepas tu korang dah test semua function dia semua, baru korang pasang balik cover set lah. Jadi untuk pemasangan cover set tu pun korang tengok video sebelum ni je lah. Jadi lepas ni aku dah selesai pasang headlamp ni. Lepas tu nanti kita akan tengok video function dia secara ringkas. Untuk secara penuh ataupun secara fully function dia, kita akan buat video part 2 lah nanti. Hari tu kan aku ada buat, aku buka signal capang ni kan. Jadi bracket untuk hose ni dia melekat sekali dengan bracket capang, telinga signal capang tu. Jadi bila korang dah buka signal capang tu, korang dah tak ada bracket hose ni. Jadi yang ini aku dah pasang yang lain, iaitu ini bracket hose brake RXZ motor RXZ lah, Yamaha. Jadi benda ni korang boleh beli kat Shopee, tapi yang ada original saja, original Jepun, RM30. Memang keras harga dia, besi dia pun keras. Jadi okey lah, boleh lah lekat, gantung. Tak adalah korang nak kena ikat kabel tie. Benda ni pun PNP saja, korang hanya ikat di sebalik ataupun belakang plastik ni. Lepas tu korang ikat balik skru. Okey, kemudian inilah kekemasan dia. Aku susun balik. Ini wire lampu brake. Ini wire ignition kunci tadi tu, yang kita bypass tu. Kotak sebelum ni kita pakai satu tempat cangkuk penyimpanan je. Sekarang bila kita dah bypass, kita ada dua. Tapi jangan risau, cover ni memang dah sedia ada dua dah. Jadi korang tinggal lekatkan je kat sini, kat sini. Kemudian ini yang wire clutch tu, kalau tak silap. Switch, ini wire switch signal, horn. Ini wire sensor clutch. Kemudian ini signal. Signal ni kat belakang tu nampak? Tu. Lepas tu bila kita dah bypass, kat sini lah keluar dia. Jadi kat sini lah korang terus sambung dekat headlamp korang. Kemudian ini wire socket meter. Lepas tu ini LED headlamp. Tiga ni je yang korang kena sambung. Lepas tu korang assemble balik, pasang balik headlamp korang. Selesai. Bila kita dah selesai pasang entitif alam dan juga cover set, dan yang terakhir sekali ni dia, Suzuki Security Alarm System stiker, yang mana kita nak tambah kat sini. Okay, jom kita pasang. Okey, Suzuki Security Alarm System telah dipasang ke motor Suzuki Raider R150 Malaysia. Okey, kita dah selesai tampal Suzuki Security Alarm System. Adakah ini Raider R150 Malaysia pertama yang pasang alam? Aku rasa setakat ni, sehingga video ni dirakam, aku adalah yang pertama. Okey, kepada korang yang akan beli
tengah beli ataupun dah beli tapi korang buntu, tak ada tempat nak pasang, tak ada siapa yang boleh buatkan customize soket bulat tu, converter pin connector signal tu, korang boleh komen, aku akan bantu korang. Dan untuk yang seller ni tadi, aku akan letak 3 link seller tu. Kemudian korang boleh pilih lah. Aku tiada paksaan, tu pula korang nak pilih yang mana. Okay guys, terima kasih menonton. Jangan lupa like video aku, share video aku dan subscribe aku punya channel YouTube. Terima kasih kerana support. Dan itu saja, nantikan konten aku yang berikutnya. Assalamualaikum.